mereka yang melanggar SOP akan ditahan reman dan dihadapkan ke mahkamah. Bahawa selepas ini tidak ada lagi kompaun. Sesiapa yang melanggar SOP tuan-tuan akan terus duduk di dalam lokap. Hari ini kita dikejutkan apabila Menteri Pertahanan yang menjaga ehwal keselamatan mengumumkan disebabkan ramai yang komplain kerana disaman oleh pihak berkuasa, maka selepas ini tidak ada lagi saman yang akan dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Sebaliknya, mereka yang melanggar SOP akan ditahan reman dan dihadapkan ke mahkamah. Saya speechless bila mendengar kenyataan ini. Itu sebabnya saya merayulah kepada pihak UMNO. Kita dah tidak ada jalan lain. Kita tidak ada jalan lain. Sebelum kita dipergunakan oleh Muhyiddin untuk mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang akhirnya menyebabkan rakyat benci kepada menteri-menteri UMNO ni, maka dah tiba masanya untuk menteri-menteri UMNO dengan segera meninggalkan Kerajaan Perikatan Nasional. Tuan-tuan, hari ini keadaan rakyat di bawah ni sudah berada di dalam keadaan yang cukup dahsyat, yang tidak pernah berlaku dalam sejarah negara kita. Kesusahan, keperitan ni saudara lebih perit daripada zaman darurat dulu, ketika kita berhadapan dengan ancaman komunis, ketika kita berhadapan dengan ancaman konfrontasi Indonesia. Hari ini darurat ini tuan-tuan, keadaan darurat yang sebelum ni sebenarnya tidak darurat, hari ini sudah betul-betul darurat. Tetapi bukan kita darurat disebabkan ancaman daripada COVID-19, tetapi kita hari ini berada dalam keadaan darurat akibat daripada kerajaan yang tidak pernah berhenti daripada menguatkuasakan undang-undang yang tidak masuk akal sama sekali. Rakyat yang mempunyai anak isteri, rakyat yang perlu makan untuk terus hidup dan perlu menyara anak-anak serta ahli keluarga mereka, hari ini dipaksa untuk tidak keluar bekerja seperti biasa. Siapa yang bernasib baik berada dalam sektor ekonomi yang dianggap sebagai essential, yang mustahak, maka peluang mereka sedikit lebih baik berbanding dengan mereka yang langsung tak dibenarkan bekerja. Kalaupun mereka dibenarkan bekerja, contohnya macam sektor restoran, saudara, restoran boleh dibuka tetapi tidak dibenarkan orang masuk makan. Ni apa cerita ni saudara? Bagaimana cara kita nak berhadapan dengan keadaan kerajaan yang mereka undang-undang yang langsung tak masuk akal? Dikala restoran tidak dibenarkan untuk dibuka, hanya dibenarkan untuk take away, adakah pendapatan yang selama hari ini boleh kita gunakan untuk cover sewa kedai, untuk cover kos pengurusan, untuk cover gaji pekerja, untuk cover segala bentuk perbelanjaan dapat kita laksanakan seperti mana sebelum adanya PKP? Sudah pasti tidak, tuan-tuan. Itu sebabnya hari ini kalau kita lihat kadar jenayah pun sudah mula meningkat. Rakyat yang sudah buntu tak tahu nak cari apa, akhirnya mengambil jalan singkat menggunakan kaedah-kaedah yang mereka boleh terfikir untuk memastikan mereka dapat meneruskan kehidupan. Tetapi adakah kerajaan kita hari ini menyadari perkara ini?
Kita lihat rakan-rakan kita 8 orang yang menaiki sebuah bas di Tawau. Mereka yang dalam keadaan ada di antara mereka yang TV pun tak ada di rumah, yang tidak tahu bahawa SOP itu berubah daripada hari ke hari. Mereka menaiki bas, bila bas itu lebih muatan, tanpa mereka sedari akhirnya semua 8 orang menjadi bangsa di Tawau, tuan-tuan, di saman RM1,000. Maka mereka pun merayu supaya dipertimbangkan. Bila dipertimbangkan, rupanya kita ingat pertimbangan itu mungkin dapat separuh. Mungkin mereka akan diberikan amaran sekiranya ianya kesalahan pertama. Tetapi hari ini kita dengar dengan amat sedihnya, Kerajaan Muhyiddin memutuskan bahawa selepas ini tidak ada lagi kompaun, tidak ada lagi denda, tetapi rakyat akan direman terus. Reman terus maknanya sesiapa yang melanggar SOP, tuan-tuan, akan terus duduk di dalam lokap. Dan dalam tempoh 48 jam mereka akan dihadapkan di hadapan seorang magistrate, dan mereka saudara akan berhadapan dengan kes sama ada mereka melanggar peraturan mengaji ke, seperti mana yang berlaku di Keluang hari ini. Mereka telah didakwa kerana mengaji pun, tuan-tuan, hari ini sudah kena denda, sudah kena kompaun. Bersembang depan rumah boleh kena kompaun. Makan dalam restoran ni dah tentulah orang tak berani, saudara. Tak pakai mask, ini munasabah. Tapi kalau tengah makan tak pakai mask kena kompaun, tuan-tuan sendirilah fikir. Kalau tengah minum tak pakai mask kena kompaun, tuan-tuan sendirilah fikir. Itu sebabnya penting untuk penguatkuasa ini menggunakan budi bicara, saudara. Setakat ni alhamdulillah ramai di antara penguatkuasa menggunakan budi bicara. Namun saudara, bolehkah kita meletakkan kesalahan kepada rakyat yang melanggar SOP ini sebagai punca penyebaran penyakit COVID-19? Sedangkan kita satu negara pernah berkurung di rumah, selama berbulan, tuan-tuan, dikurung di rumah. Kita berjaya melandaikan graf mereka yang dijangkiti dengan sakitan penyakit COVID, dengan virus COVID. Namun disebabkan Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri yang gairah untuk mengambil alih kerajaan negeri Sabah, akhirnya gejala ataupun virus COVID ini kembali menular apabila berlakunya pilihan raya di negeri Sabah. Dan hari ini orang yang gairah nakkan negeri Sabah ini hari ini boleh bercuti ke Indonesia, tetapi rakyat hari ini terpaksa menanggung akibat daripada kenaikan semula virus COVID-19 yang sebenarnya pada hakikatnya tidak berbahaya pun kepada mereka-mereka yang sihat, tetapi lebih berbahaya kepada mereka yang mempunyai sakit-sakit kronik seperti darah tinggi, kencing manis, kompilasi buah pinggang, jantung, dan mereka-mereka yang berusia 70 tahun dan ke atas. Jadi tuan-tuan, apa yang rakyat hari ini harapkan ialah budi bicara. Apa yang rakyat hari ini harapkan daripada kerajaan ialah supaya mereka menggunakan kebijaksanaan bagi memastikan rakyat boleh terus hidup, daripada rakyat mati bukan kerana COVID, tetapi rakyat mati kerana kebuluran, rakyat mati kerana tidak mampu untuk membayar hutang along, rakyat mati kerana segala bentuk penderitaan yang mereka hadapi disebabkan mempunyai Perdana Menteri yang tak cerdik macam Muhyiddin Yassin. Jadi itu saja, saudara, yang rakyat harapkan. Kenapalah perlu sampai dihantar rakyat ke dalam lokap, direman, dan akhirnya dihadapkan ke mahkamah. Kalau sama ni mungkin 1000, saudara pergi ke mahkamah, kita tak tahu. Kita tak tahu berapa
yang akan terpaksa dibayar oleh rakyat. Sudah pastilah saudara, kalau misalnya kita mempunyai para hakim yang menggunakan budi bicara, mungkin rakyat boleh kita selamatkan, boleh kita elak daripada berhadapan dengan masalah-masalah. Tetapi kalau misalnya ada hakim yang mengambil jalan singkat, terus memberikan saja bentuk denda yang diminta oleh pihak pendakwaan, maka akhirnya rakyat akan berada dalam keadaan yang lebih sukar daripada didenda, tuan-tuan. Jadi kita rayulah kerajaan hari ini, janganlah terlalu zalim. Kerana sekiranya kamu terlalu zalim ni saudara, doa orang yang dianiaya ini biasanya saya nak beritahu, tidak ada hijab di antara doa mereka dengan Allah SWT.